Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah. وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين وأن تطلق به عن ألسنتنا وأن تفرج به عن قلوبنا وأن تشرح به عن صدورنا وأن تستعمل به عن أبداننا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana mempertemukan kita pada pagi yang penuh barakah ini. Dan saya ucapkan terima kasih pada pihak masjid untuk kali kedua yang sudi jemput saya yang jahil lagi banyak dosa ini bagi menyampaikan kuliah subuh. Tajuk yang saya pilih, fitnah-fitnah akhir zaman yang ada persamaannya dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kalau kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Isra' ayat pertama, firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Sebagai muqaddimahnya, kita lihatlah sikit sebanyak tafsiran ayat ini. Pertamanya, Allah mulakan dengan perkataan Subhana, Maha Suci Allah. Kenapa Allah tak pilih perkataan Alhamdulillahillazi asra ataupun yang ayat-ayat lain lah? Ulama tafsir kata permulaan dimulakan dengan Subhana bererti Maha Suci Allah dari segala sifat kekurangan, kecelaan, kelemahan. Sebab peristiwa yang Allah nak tunjukkan kepada seluruh manusia adalah merupakan peristiwa yang sangat besar dan juga yang tak dapat diterima oleh akal manusia, apatah lagi pada zaman terdahulu yang tidak ada alat-alat yang canggih, moden dan sophisticated macam kita pada zaman hari ini. Sebab itu Allah mulakan dulu Subhanah. Macam kita lah tengok satu benda yang menakjubkan, disunatkan kita sebut Subhanallah, gitu ya, Subhanallah. Satu benda yang kita rasa indah sungguh ciptaan Allah, Subhanallah. Sampaikan Subhanallah ni jadikan zikir lepas solat 33 kali. Yang lebih afdal lagi, yang walaupun ringan sebutannya, berat pada timbangannya dan mudah pada lidahnya, Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim, Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu di antara tasbih-tasbih yang Nabi pun pernah dengar ketika nak naik ke langit daripada malaikat-malaikat yang menyebutnya.
Besar sungguh bunyi subhanallah ni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama yang mentafsirkan juga hendaklah kamu bertasbih kepada Allah. Maksudnya subhana tu hendaklah bertasbih kamu kepada Allah. Subhanallazi asra. Asra ni maknanya ialah memperjalankan di waktu malam. Sebab tu dalam bahasa Arab dipanggil sara yasri. Kan? Sarian ataupun kalau dipanggil tentera yang berjalan waktu malam dipanggil sariyah, iaitu berjalan waktu malam. Tapi kalau asra, memperjalankan waktu malam. Kalau kita lihat ayat ini, dia ada suatu rahsia. Allah ulang 2 kali. Walaupun perkataannya berlainan, tapi menunjukkan maksud yang sama, kerana nak beritahu pada kita suatu mesej yang sangat penting. Asra bi'abdihi laila. Lepas disebut asra bi'abdihi laila, memperjalankan hambanya lailan, pada waktu malam. Orang Arab tahu dah asra tu memperjalankan waktu malam. Kenapa nak sebut lailan lagi? Ulama-ulama kata lailan itu maknanya berlaku separuh malam. Dalam Islam ni, ukuran malam ni mulanya ataupun dikiranya daripada waktu maghrib sampailah waktu subuh. Lepas tu orang selalu sebut malam ni 10 Syaban dah lah, kita banyak berdoa, banyak itu, banyak ini. Yang dia baca Yasinnya lepas maghrib sampai isyak je. Waktu lain dia mengetih kat kedai kopi sampailah pukul 1 pagi, balikkan dia tidur, bangunkan subuh je. Mana qiyamul lailnya? Ya, tu yang Nabi sebut tu, bila sampai saja waktu malam ni 10 Syaban, faqumu lailaha wa sumu naharaha. Waktu malamnya buat qiyamul lail, waktu siangnya berpuasa. Tapi kita silap, kita jadikan tradisi. Baca Yasin tak salah. Nak baca Yasin 1000 kali pun tak ada masalah. Yang masalah baca Yasin tak semayang. Atau baca Yasin semayang sekali. Ataupun baca Yasinnya 3 kali tapi kuliah-kuliah ilmu macam kuliah subuh, kuliah maghrib tak pernah attend pun. Itu yang sayang. Jadi lailan ni maknanya daripada waktu maghrib sampailah waktu subuh. Ulama kata kalau perjalanan naik unta 40 malam, ada kata setengah kitab 30 malam. Mungkinlah kuda 30 malam, laju sikit lah. Tapi Nabi boleh pergi tak sampai 1 malam. Suatu rahsianya Allah sebut lailan. Kalau orang biasa belajar bahasa Arab, dia biasa jumpa perkataan nakirah. Nakirah ni makna kata nama yang umum, dia tidak khusus. Jadi maknanya Allah sebut lailan di situ, maknanya dia tidak berlaku sepanjang malam. Kalau contoh ayat berlaku sepanjang malam, subhanallazi asra bi'abdihi laila, dia ada al-laila. Sebab itu satu lagi qiraat. Qiraat ni seni bacaan Quran lah, mengikut bacaan yang pernah dibaca oleh Nabi SAW. Sampai ada 7 qiraat kan, dibaca oleh Huzaifah bin Al-Yaman, subhanallazi asra bi'abdihi minal laili. Dia tak sebut lailan, minal laili, sebab nak menunjukkan separuh malam dia berlaku. Jadi pada akal manusia zaman tu, dia katalah mana boleh pergi separuh malam je, orang pergi pun 40 malam tiba-tiba kau boleh pergi ya Muhammad separuh malam. Tak masuk akal. Tu dia, tu cerita tak masuk akal tu. Ni antara fitnah akhir zaman yang akan berlaku. Benda yang pernah berlaku zaman Nabi, kita kata tak masuk akal. Zaman sekarang itu jugalah, tak masuk akal berlaku. Apa-apa saja dikatakan oleh syariat tak masuk akal. Itu contohlah. Tapi cerita tafsir ayat tu tak habis lagi tu. Allah sebut bi'abdihi dengan jasad dan ruh Nabi SAW. Tak diragui lagi. Dia bukan pergi dengan mimpi. Kalau mimpi dengan ruh, tapi kalau pergi secara sedar yaqazatan, dia pergi dengan jasad dan ruh. Jadi minal masjidil haram, daripada masjidil haram ke masjidil aqsa, allazi barakna haulah, yang Allah telah berkati di sekelilingnya. Berkat dunia, berkat akhirat. Berkat dunia tanam-tanamannya subur-subur, segar-segar. Berkat akhiratnya wahyu banyak turun di sana untuk nabi-nabi Bani Israel. Nabi Isa pun kat sana, sebagai contoh, Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan seumpamanya.
linuriyahu min ayatina. Tujuan peristiwa Isra' Mi'raj tu untuk kami tunjukkan kepada Rasulullah sebahagian tanda-tanda besar kekuasaan kami, kata Allah. Sesungguhnya Allah tu dia maha mendengar apa-apa saja kata-kata manusia, dan Allah melihat apa-apa saja perbuatan manusia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, ulama' dia buat kajian lah. Bila buat kajian ni, dapatlah hasil kajian, kan? Ada 135 hadis sahih menceritakan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Perlu ke kepada hadis-hadis yang sahih? Perlu. Kenapa? Sebab perkara ni melibatkan i'tiqad atau melibatkan akidah. Dia mesti bersumberkan dengan hadis-hadis yang tidak dipertikaikan. Sahih lah. Mana hadis-hadis yang 135 ni diterima. Ada dalam Sahih Muslim, katanya ada 35 hadis, gitulah. Dalam Sunan Tirmizi dan begitulah seterusnya. Dan ada 46 hadis yang ditolak. 46 hadis tolak tu barangkali mungkin kita biasa baca, mungkin biasa kita dengar. Lepas tu peristiwa Isra' Mi'raj ni, dia ada benda yang kadang-kadang istilah orang sekarang panggil rare. Oh, tak biasa dengar ni aku first time dengar ni, bagus ni, kan. Yang tak biasa dengar tu sebenarnya kena kaji. Yang biasa dengar tu tak apa dah, kan, kita biar tahu dah ni sahih. Yang tak biasa ni orang kaji, ya, sebabnya sumber agama ni mesti melalui daripada sumber-sumber yang diterima. Pertama yang melibatkan soal akidah, yang kedua melibatkan soal halal dan haram. Ada pun hadis walaupun dia lemah, digunakan untuk keutamaan amal ibadat, kelebihan-kelebihan pahala tu terserah, nak pakai, tak pakai pun tak apa, untuk doa pun tidak ada masalah. Tapi jangan mempertikaikannya kalau orang nak pakai dalam perkara yang saya sebutkan tadi. Ada perkara akidah, perkara hukum halal haram, dia tak boleh. Itu jelaslah, semua ulama' kata begitu. Baik, fitnah yang pertama ni yang berlaku ialah fitnah orang-orang pada hari ini menyebut Allah berada di langit. Ni masalah besar ni. Hujah dia senang, dia kata, Ustaz, kenapa Nabi di Isra' di Mi'rajkan ke langit? Ustaz tu ceritalah satu. Tak, saya nak tahu Allah tu kat mana, dia jumpa Allah kat langit. Oh, berat lah gitu, tak boleh lah, ya. Sebabnya setengah-setengah orang dia belajar, bukan dia tak belajar, dia berilmu juga. Sebab dia kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan Ar-Rahman itu bersemayam di atas arasy. Mengikut mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah dalam i'tiqad, dalam akidah, kalau bersemayam samalah artinya raja duduk atas tahta dia. Kalau dah Allah duduk atas arasy, berarti Allah sama dengan makhluk. Makhluk ni sifat dia macam saya duduk atas kursi mengambil ruang. Saya duduk atas kursi, ruang kursi ni semua saya duduk. Wah, tak boleh gitulah, sama Allah dengan makhluk. Maka dia samakan macam tu. Habis Quran kata begitu, ya Quran kata begitu betul, tapi kita sebenarnya tak betul. Tak betul dalam mentafsirkannya. Ada ayat-ayat mutasyabihat, ayat yang tidak berapa jelas maksudnya, yang perlu kepada takwil, iaitu perlu kepada mentafsirkan maksud yang bukan menurut lafaznya secara zahir, secara yang disebut. Gitu. Kalau begitulah, kita ambil ayat lain lah, kita alih sekejap tajuk ni, tajuk yang Allah Ta'ala langit ni. Wa ma ramaita, dan tidaklah engkau melontar panah, iz ramaita, ketika engkau melontar ya Rasulullah, walakinnallaha rama, akan tapi Allah sendirilah yang melontar. Kalau kita ikut segi akalnya, Allah Ta'ala dia sendiri yang memanah, kena pada musuh. Berat tu, jangan buat main. Dah sama dengan makhluk. Rupanya maksudnya ialah akan tetapi dengan izin Allah lah, kan? Dengan kehendak Allah lah berlakunya lontaran tersebut. Itu maksud dia. Lepas tu takut kalau kita tak belajar benda-benda gini, kita beriktikad dengan iktikad Mu'tazilah. Macam seolah-olah Allah punya kuasa tu kembar siap. Kuasa
untuk Rasulullah melontar panah itu dibahagi dua, Allah satu, Muhammad satu. Ini masalah dia. Dia tak boleh gitu. Allah beri kuasa pada benda ni boleh tak? Allah tak beri kuasa dia. Allah mengizinkan ia terjadi dengan kehendak Allah tu, qudrat, kuasa, iradat, kehendak. Satu kalau terlihat dalam ayat sihir sama, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Tengok, orang-orang yang menjadi tukang-tukang sihir tidak boleh memudaratkan sesiapa saja dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Izin dia, dengan izin dia, bukan dengan redha dia. Jangan salah faham. Redha lain, redha tu Allah rela berlaku, tak, dengan izin dia berlaku, tak berlaku. Jadi ada orang berhujah pula, dia pakai akal dia. Dia pakai akal dia. Sebab Nabi pergi dekat langit, ya Allah mesti kat langit, dia. Sedangkan hujah yang diguna pakai itu tidak tepat. Tak bertepat lah. Sebab apa tak bertepat, tuan-tuan? Kalau begitu, kalau saya jumpalah Agung, saya pergi semayang dekat masjid wilayah Persekutuan di Jalan Duta tu. Saya jumpa Agung dekat masjid wilayah Persekutuan. Saya pun katalah Agung tinggal kat masjid. Orang tak percayalah, apa tinggal kat masjid pula, rumah dia dekat istana. Sama juga kalau Nabi SAW pergi dimi'rajkan ke langit, bertemu Allah, bukan mana Allah duduk kat langit. Itu dia sebenarnya. Tak semestinya. Kalau begitu saya boleh berhujah lah, Allah pun pernah juga duduk di Palestin. Ya ke? Nabi Ibrahim jumpa, inni zahibun ila rabbi sayahdini, sesungguhnya aku pergi kepada Tuhanku. Tafsir kata di Palestin. Mana Allah ada kat Palestin masa tu, Allah akan beri hidayah kepadaku. Jangan silap. Sebab tu ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah dia buat kajian. Tak boleh, sebab laisa kamitslihi syai', Allah tak sama dengan makhluk. Jadi sebab itu Allah tidak ada tempat. Kalau ada tempat, makhluklah memenuhi ruang tempat gitu. Sama ada kita sebut ada tempatnya, ataupun kita sebut ada pihaknya, ataupun sudutnya, tepi tengah ke kiri kanan, tak boleh juga, sama je. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu fitnah yang pertama berlaku. Jadi kekeliruan ini kena diperbetulkan melalui i'tiqad atau akidah yang sebenarnya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Habis kalau kita sebut macam tadi itu, yang kejumpa kat langit itu akidah apa pula ustaz? Allah duduk di langit semua ni, itu nama dia akidah Ahlul Funah wal Ranab wal Hancur wal Bekecai. Jelas itu. Kita nak ahli sunnah ke ahli punah? Itu dia. Kalau sesat jadi ahli punah lah. Itu kena ingat. Dia tak boleh buat sebarangan. Itu ada lagi huraiannya, tapi cumanya ada huraian yang lebih complicated lah kalau melibatkan tentang sudut bahasanya gitu. Tak semestinya makna bersemayam atas arasy itu makna bersemayam, tapi perkataan asal Arabnya ialah istawa. Istawa itu dalam syair-syair jahiliyah yang sebelum Quran turun menunjuk kepada makna istaula, iaitu berkuasa. Quran ni tuan-tuan dia unik. Sebelum Quran turun lagi, yang mana Allah turunkan Quran itu dalam bahasa Quraisy yang sesuai dengan bahasa pertuturan orang-orang Arab sebelum Quran turun. Nampak? Satu dulu ni tak pernah petikai benda ni sebab mereka faham masuk ayat tu. Sampai pada kita yang jadi macam keliru. Kita tu tak mesti ni orang Melayu, orang Ajam ni bukan Arab, masuk orang Arab ni. Berarti dia kena rujuk. Quran yang turun tu ada setengah-setengah perkataan dan ayat tu dia terpaksa rujuk pada syair-syair jahiliyah yang dulunya, sebabnya perkataan-perkataan itu menjelaskan maksud yang dalam Quran. Ini sebab tu step pentafsiran Quran tu dia ada pertamanya, Al-Quran ditafsirkan dengan Quran. Selagi jumpalah ayat Quran tu mentafsirkan sesuatu ayat tu, itu betul tu. Inilah maksud ayat dia ni sekian. Kemudian tak jumpa Quran, tengok hadis-hadis yang sahih. Oh, dia ni maksud hadis ni mentafsirkan ayat sekian. Kalau tak ada pula, cari pula pendapat-pendapat sahabat mengenai ayat sebut. Tak jumpa juga pendapat sahabat, cari pula pendapat para tabi'in.
Kemudian pendapat ulama fiqh. Yang terakhir step yang keenam, apa pendapat ulama-ulama bahasa tentang maksud perkataan ayat Quran sendiri. Itulah ulama susun macam kamus khas perkataan-perkataan yang pelik dalam Quran. Supaya manusia dia tidak tersilap dalam mentafsirkannya. Sebab itulah kadang-kadang ada ilmu sesat. Ilmu sesat dia kata kau tak payah lagi dah sembahyang. Kenapa? Kau tak payah lagi puasa. Kenapa? Tak payah lagi mengerjakan amal ibadah. Ya kenapa? Sebab kau dah yakin dengan Allah Ta'ala. Wa'budillah hatta ya'tiyakal yaqin. Kau sembahlah Allah sampai datang pada kau yakin. Yakin dah, yakin tak payah sembah dah. Silap. Yakin situ bukan makna yakin. Yakin, percaya. Makna yakin tu mati. Bunyi yakin, bahasa Arab pun yakin, bahasa kita yakin. Tapi pada maksud Quran tu maksudnya mati. Orang pun tanya, Ustaz, kenapa Quran ni ayat complicated? Kan patut kalau keluarkan turun ke ayat mudah-mudah ke senang? Kita baca tu faham? Jawapan senang dia. Dia suruh kita belajar lah. Jangan jadi malas. Kan? Itu sebenarnya. Ni ayat pertama pun sebut iqra. Bacalah. Nak baca macam mana? Kena ada guru. Dia suruh belajar. Itu maksud dia. Lagi tak belajar, tak boleh. Betul hari ni fitnahnya lah. Orang baca Quran, dia ikut faham sendiri. Baca hadis, ikut faham sendiri. Dia sesat. Wa'alaikumsalam. Fitnah yang keduanya, itulah peristiwa Isra' Mi'raj ni dia kata tak masuk akal. Ni lagi berat lah. Ni ada pada puak-puak zaman hari ni mungkin liberalnya. Liberal ni bahaya. Liberalisme ni faham yang dia tak perasan, dia sesat. Senang ceritalah. Ataupun dia sama dengan Mu'tazilah yang saya sebutkan tadi. Sebab tu orang Arab gelarkan orang-orang liberal zaman hari ni, dia panggil afrakh Mu'tazilah. Maknanya anak-anak ayam Mu'tazilah. Telur dia baru menetas, dia keluar. Dia baru muncul. Tapi dia pun sendiri tak kenal Mu'tazilah tak apa, tapi ada pada dia. Kalau tuan-tuan dengar ada orang sebut lah, dia kata Nabi Isa tu tak naik ke langit, dia meninggal macam biasa. Kenapa tak masuk akal duduk kat langit, Allah angkat dia? Itu ciri dia lah. Dan ada setengah-setengah ahli agama yang berpandangan gitu. Kemungkinan dulu dia belajar kat Malaysia, tanah air dia, sekolah agama rakyat ke, pondok ke, atau dia buat BA dia dekat siti tempatan, atau di Al-Azhar barangkali. Tiba dia sambung lah, contoh lah, dia ambil master atau PhD dekat luar negara, tak kisahlah ambil kat Wales ke mana ke. Jumpa pula dia punya supervisor dia memang orang-orang yang orientalis. Ini dia didik dia punya anak murid ni, cuba fikir baliklah, benda tak masuk akal. Kita kena nulis je orang Islam ni kan. Dia simpan tulisan kita, dia gunakan balik kajian kita. Kita pun cuba cari juga benda tu membuktikan tak masuk akal. Sebab tu saya muqaddimah saya sebut tadi, berlaku peristiwa itu kalau zaman dulu orang tak percaya, zaman sekarang percayalah. Ada kapal terbang, ada jet peribadi. Setakat daripada Saudi pergi ke Palestin sekejap je. Mungkin juga dia takkan berlaku pada sepanjang malam. Satu hari tak mungkin berlaku dalam 2-3 jam je. Kenderaan dia laju kan. Tapi peristiwa naik ke langit ni satu hal juga, tak boleh juga. Orang pakai roket. Nak pakai roket pula ni kena ada angkasawan yang terlatih, berapa bulan berlatih, tahun ke apa kan. Ini antara punca dia yang tak masuk akal. Jadi peristiwa Isra' kalau hari ni berlaku mungkin orang percaya, tapi yang Mi'raj pula ni orang tak percaya. Ni kata fitnah. Sebab tu ada bagi dua ulama kata, peristiwa Isra' dengan peristiwa Mi'raj. Ada dua. Ada juga setengah kata Isra' ya boleh berlaku lah, tak apalah, naik burak. Tapi naik ke langit ni tak masuk akal. Mungkin Nabi tertidur selepas solat dekat Masjid Aqsa, roh dia naik ke langit. Nampak? Sama jugalah. Hampir-hampir sama macam ni. Dia tak masuk akal. Apatah lagi jumpa pula hadis yang ada persamaan dengan peristiwa Isra' Mi'raj. Untuk menyelesaikan konflik ini, jawapannya ada peristiwa Mi'raj yang berlaku pada Nabi. Ini bukan Isra' atau Mi'raj, daripada dunia naik ke langit ni. Berlaku berkali-kali tuan-tuan. Ada. Tapi bukan dengan jasad, masa tu dengan roh, iaitulah mimpi Nabi terhadap apa diperlihatkan di alam barzakh atau juga di alam akhirat. Tu je lah. Tapi peristiwa yang dikatakan para ulama berlaku 27 Rejab ini
yang mi'rajnya jasad dengan roh naik ke langit. Itu satu peristiwa berlaku. Yang itu dia kata sekali berlaku. Tapi ada pun Nabi mimpi-mimpi tengok syurga, tengok neraka ni berkali-kali. Sebab tu cerita pasal syurga neraka ni lah. Kita masuk sikit lah kisah orang-orang sufi. Yazid Al-Bistami ni ada anak murid dia yang rajin berkhulwah. Khulwah ni kalau terjemah Melayu khalwat lah. Tapi sebut bahasa Melayu khalwat ni orang faham lain pula. Khalwat ni asal daripada bahasa Arab khulwah, bersendirian. Ada juga maksud khulwah itu mana berkhalwat, duduk dengan perempuan yang bukan mahram secara berduaan. Tapi kalau khulwah maksud dalam ilmu sufi ialah duduk bersendirian, beribadah, sebab tak nak orang ganggu lah, ada penumpuan nak ibadah. Lalu dia ni berzikir, zikir, lepas zikir cerita dengan tok guru dia. Dia cakap, aku dah masuk syurga dah, kata dia. Aku nampak syurga, taman syurga, bidadari syurga. Apa kata Yazid Al-Bistami? Kata macam ni lah, sekarang kau tukar zikir kau banyak sebut la haula wala quwwata illa billahil alil azim, la haula wala quwwata illa billahil alil azim. Tu dia. Akhirnya dia sebut benda yang sama. Dia nampak benda yang sama juga. Dia cerita dengan guru dia, kau teruskan lagi la haula wala quwwata. Akhirnya dia buka mata, dia bukan buat dari syurga, rupanya duduk tempat yang kotor, tempat yang jijik. Dia tak bagi tahu kat guru dia, pasal apa begitu wahai guru, cakap. Pertama yang kau tengok syurga, yang kedua kau tengok syurga, itu semua mainan syaitan sahaja. Syaitan mempermainkan kau. Sebab tu kau teruskan zikir. Macam mana kau nak masuk syurga sekarang? Belum lagi. Kiamat belum lagi. Kalau dia pun nampak, diperlihatkan, dia lah nampak sajalah. Pandang sajalah, tapi jangan kita mempercayai ini 1%. Sebab begitu dia didik anak murid dia. Itulah bila orang tak terdidik, beribadat, akhirnya dia rasa diri dia ada satu benda yang special. Jadi akhirnya dia tak perasan yang special tu datang daripada Allah ke atau datang dari syaitan. Dia mesti kata, aku zikir banyak, Allah beri. Aku zikir Allah, itu silap tu. Akhirnya dia kata tu Allah beri. Itu sampai satu ketika jadi sesat. Hari ni mengaku Imam Mahdi, besok mengaku dia Nabi, lusa besok mengaku dia Tuhan, tulat besok kena tangkap masuk penjara. Tak lepas-lepas penjara. Orang kata kau Tuhan patut lepas penjara, tak lepas agak. Kan? Lepas tulat apa lagi lah orang Melayu panggil. Lepas tu meninggal dunia dalam penjara. Banyak berlaku dia tengok. Nabi palsu, Tuhan palsu. Ada tu. Ini penting ilmu. Belajar. Belajar. Kita kenal mana betul mana salah. Orang tak belajar sama jugalah. Dia tu tak buta-buta je. Sedangkan Allah tu maha berkuasa nak jadikan. Nama pun mu'jizat. Mu'jizat ni adalah dari lafaz perkataan a'jaza yu'jizu, i'jaz, maknanya melemahkan. Yang ada mu'jizat hanya kepada para nabi dan rasul. Suatu perkara yang luar biasa untuk membuktikan dia ni nabi atau rasul yang benar. Kalau tak ada mu'jizat, macam nak buktikan dia benar? Sebab tu Harut dan Marut turun, dua malaikat ni, untuk ajar manusia ilmu sihir dalam surah Al-Baqarah. Harut Marut. Itu yang kita boleh dengar cerita pelik-pelik, Karut Marut. Itu dah. Orang kata asal usul cerita Karut Marut tu benar Harut Marut. Cerita yang sahihnya ialah dia malaikat yang mengajar manusia ilmu sihir. Orang mau belajar. Tujuannya ialah zaman tu banyak nabi palsu mengaku diri sebagai nabi. Orang tanya mana mukjizat, dia pun tunjuk mukjizat dia. Rupa-rupa mukjizat itu sihir yang dia belajar. Jadi sihir tu diajar oleh Harut dan Marut, tujuannya supaya orang belajar membuktikan nabi-nabi palsu itu menggunakan sihir. Macam cara dia, masa dia tunjukkan benda pelik itu, dia pun boleh tunjuk benda yang sama. Contohlah, dia seluk baju dia, dalam lengan dia tiba-tiba keluar anak burung. Orang yang belajar sihir dengan Harut dan Marut pun boleh buat benda yang sama. Tengok, aku boleh buat juga. Jadi dia pun sebutlah, kalau setakat kau boleh buat, aku boleh buat, ni bukan mukjizat, ni namanya sihir. Sebab mukjizat tidak boleh ditiru, sihir boleh. Mukjizat tidak boleh diajar, sihir boleh diajar. Mukjizat tidak boleh dikongsi, sihir boleh dikongsi. Sihir boleh kongsi ke orang, dia boleh transfer. Yang tuan-tuan ingat duit dia boleh transfer, sihir boleh transfer.
Lepas tu tuan-tuan tengok kadang-kadang kan ada orang buktikan dia jual barang-barang ni, kalau kita pegang ke simpan ke jadi kebal. Kita pegang lah, simpan lah. Tak percaya tengok aku pukul barang. Tak dia apa betul lah. Bila kita balik kita pun test. Dah belilah mungkin zaman saya sekolah lu RM3, RM5. Balik-balik rumah test, luka. Tadi tak luka. Memanglah dia transfer masa kau ada depan dia. Dah tak ada, tak transfer dah. Kan? Itu yang orang buat pertunjukan tu. Kita takut, tak boleh, aku tak berani. Cuba jadi sungguh. Pasal tukang sihir tu ada bersama waktu itu, dia transfer je. Allahu akbar tuan-tuan. Tu penting. Dalam ilmu tauhid dia ajar benda gitu. Bagi kita kenal mana mukjizat, mana sihir, ya. Tu dia. Dia peristiwa ni jadi fitnah lah zaman hari ni. Dia kata tak masuk akal. Mungkin mimpi kot. Jadi apa status orang yang macam ni? Orang macam ni dia tak percaya Quran. Tak percaya Quran pula, berarti dia telah murtad, rosak akidah dia. Ni fitnah dia tu lah, tu fitnah dia. Sebab tu Allah sebutlah Al-Quran, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Illa fitnatan linnas. Surah Al-Isra ayat 60. Tidak kami jadikan ru'ya, segala yang kau lihat ya Rasulullah pada malam Isra' Mi'raj itu, melainkan merupakan fitnah bagi manusia. Fitnah mana? Ujian bagi manusia. Sebab itulah Ummu Hani, iaitu anak Abu Talib, ketika mana Rasulullah pergi Mi'raj, di Isra' Mi'raj tu, masa dia berada selepas solat Isya' kan, di rumah Ummu Hani tu, dia tidur sekejap, datang malaikat Jibril ambil dia. Kemudian dia balik ke rumah Ummu Hani lepas peristiwa Isra' Mi'raj tu. Dia bagi tahu, aku nak bagi tahu ke orang lah peristiwa yang aku alami semalam tu. Dia tarik baju, jangan ya Muhammad. Dia tak beriman tu bagi Muhammad, jangan ya Muhammad. Lepas cerita juga, cerita ada tepuk tangan. Tepuk tangan tu menganjing lah, orang panggil hari ni menganjing kan? Tak betul lah. Ada yang tepuk kepala tu menandakan tak masuk akal. Ada yang murtad pun ada. Bayangkan, pernah berlaku zaman Nabi begitu. Cumanya pada masa tu orang tanya Sayyidina Abu Bakar, macam mana ya Abu Bakar, kau rasa-rasa kau percaya tak? Dia kata apa? Lebih daripada peristiwa ni aku percaya. Heran orang lain tak percaya sampai dia murtad. Sayyidina Abu Bakar kata lebih dari ni pun aku percaya. Tu yang Nabi gelar dia As-Siddiq. Sebenarnya nama masjid pun sama juga kan, Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq yang betul-betul benar. Tapi sekarang tak adalah As-Siddiq, yang ada saudagar Sadiq Sigaraga lah kan, Sadiq Sigaraga. Baik, jadi itu fitnah lah yang berlaku pada hari ni. Orang pertikaikan sebab tak masuk akal. Yang ketiga, Nabi minta kurang waktu solat dari 50 kepada 5. Ada orang pertikaikan. Pertikaian dia gini, maknanya lemah sungguh Nabi Muhammad ni, kata dia. Sebabnya peristiwa tu menggambarkan Nabi kena minta nasihat atau mengambil nasihat daripada Nabi Musa. Sebab tu Nabi dia seorang yang berwibawa kan. Dia pergi deal dengan Allah sendiri, tak payah tanya Nabi Musa ke Nabi Isa ke. Siapa yang kat gitu dia fikirnya. Tu saya rasa cuma ni musuh-musuh Islam yang cipta. Supaya orang fikir macam tu, supaya orang jadikan pegangan. Jadi kita nampak lemahnya Rasulullah ni. La haula wala quwwata illa billah. Kalau kita tengok dalam fatwa dia, orang tanya soalan ni lah, yang fatwa Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Dia tanya, saya pernah terdengar, dia kata ada orang kata Nabi SAW ni Nabi yang lemah, sebab dia minta pandangan Nabi Musa mengenai waktu solat yang Allah fardukan 50 waktu, sehinggalah dia dapat kurang 5 waktu. Sedangkan Nabi Ibrahim, soalan dia, Nabi Ibrahim, dia kata apa? Dia punya, bukan soalan, dia punya hujah dia. Sedangkan Nabi Ibrahim ketika mana Allah perintahkan sembelih Nabi Ismail, dia terus sembelih. Dia tak minta pandangan orang lain, tak minta pandangan siapa, terus dia buat je. Nampak? Ini ra'aitu fil manam anni azbahuk. Fadhur madza tara? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dia kata, aku tengoklah mimpi Ismail, aku sembelih engkau. Kata Nabi Ismail kan,
Kata Nabi Ibrahim pada Nabi Ismail, apa pandangan kau? Kata Nabi Ismail pula, wahai abahku, ya abatif al ma tu'mar. Hei abahku, jalankan apa yang Allah perintahkan, buat je. InsyaAllah, disebut insyaAllah tu, kau akan bertemu dengan aku dalam keadaan bersabar. Apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Sembelih kan? Bayangkan kalau kita bapa nak sembelih, lari siap dah. Nabi Ismail kata tak apa, buat je. InsyaAllah engkau akan mendapati ketika itu aku orang sangat sabar dengan perintah Allah SWT. Kita pun tak pernah terfikir soalan macam tu tuan, dia boleh fikir soalan macam tu. Ni dia. Jawapannya untuk menjawab fitnah-fitnah ini, pertamanya kita kena faham, kalau setakat Nabi 50 waktu Nabi boleh buat tuan-tuan, kita memang tak mampu buat. Jadi kepentingan Nabi SAW minta kurang ni 50 waktu ni bukan untuk diri dia, tapi untuk diri umat dia. Tu je sebenarnya. Untuk umat kita ni sekarang ni, itu pun 5 waktu banyak orang tak boleh buat juga lagi. Kalau dia ni kaki tinggal semayang, dia relax je. Daripada 50 kurang 45, kurang 40, kurang 35, kurang 30. Nabi Musa kata apa? Umat aku sendiri Bani Israel pun tak mampu melakukan, ya Muhammad, ya Rasulullah. Ini kan pula umat kau minta lagi kurang. Menunjukkan ya Rasulullah minta kurang tu bukan kepentingan Nabi, hatta walaupun dia Musa pun bukan, tapi kepentingan umat Nabi Muhammad SAW. Kita ni sampai hari kiamat. Itu bukan soal lemah ke kuat, tidak. Dia nak bagi tahu yang lemah kita, bukan Nabi, yang lemah kita. Kita tak akan mampu buat. Satu Allah sebut dalam Quran surah Al-Hajj, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tak jadikan agama ni satu benda yang menyusahkan. Kalau Allah jadikan agama ni menyusahkan, nescaya Allah kata, nah 50 waktu wajib solat. Bayangkan tuan, macam mana nak solat 50 waktu tu? Pas solat tunggu sejak 5 minit solat lagi, atau 10 minit solat lagi, lepas solat lagi. Bila masa nak kerja, bila masa nak makan, bila masa nak minum, bila masa nak gitu gini, tak boleh. Nampak tak? Ini yang berlaku. Ini berlaku. Jadi kepentingannya pada kita, kan pada Rasulullah. Kuatnya Rasulullah tu sebabkan apa? Berazam dia minta kurangkan. Jadi fitnahnya pada hari ini ialah orang petikaikan lemahnya Nabi. Fitnahnya ialah orang tak mampu nak buat, tapi petikai je dia lebih. Ya. Satu dalam bab was-was ni saja saya tambah tajuk sikitlah kan. Yang Allah tak jadikan agama ni menyusahkan. Jangan kita was-was lebih-lebih sangat. Ambil uduk pun was-was, masuk tandas pun was-was. Was-was ni penyakit. Ada orang masuk tandas tuan, dia masuk tandas masjid ni kan. Dia cuci dinding masjid tu, dinding tandas tu, cuci bersih. Sebab takut ada najis. Padahal orang buang najis bukan kat dinding tu. Segi akalnya orang buang dekat dalam lubang najis lah. Dia kata takut terpercik. Kalau percik keliling dia logik lah, takkan nak sampai kat pintu-pintu cuci, ada. Dia takut masa dia pakai baju jalan masuk tandas tu tergeser dekat pintu, kat dinding tu kena najis. Apa itu dia fikir, bayangkan. Dahsyat, ada. Cerita ni berlaku. Kalau tempat kerja tu dia sanggup balik rumah semayang asar tu, atau semayang zuhur lah, kita kata dia nak mandi sesiap tu, dia ambil wuduk semayang. Padahal kawan kata, "Mes semayang jemaah kat tempat kerja tu, tak apa, aku balik dulu lah, aku tak yakin." Kita rasa macam warak sungguh dia jaga ibadat. Bukan, itu namanya was-was. Was-was dia datang dari syaitan. Itu tuan-tuan, kalau ada penyakit was-was macam ni, was-was, digalakkan membaca setiap hari ayat yang ketiga surah Al-Hadid sebanyak 100 kali. Satu masa dulu ada orang jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, aku ni was-was je kerja ni. Apa yang perlu aku buat?" Nabi kata, "Kau bacalah ayat yang ketiga surah Al-Hadid sebanyak 100 kali setiap hari." Setiap hari tu bila masa tak kisah, yang penting cukup 100 kali. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang awal, tidak ada yang awal pada lagi. Dialah yang akhir, tidak ada yang akhir selepasnya. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru, Allah lah yang kuat, yang menang. Wal batinu, Allah lah juga yang mengetahui segala yang tersembunyi. Wa huwa bikulli syai'in alim, dialah Tuhan yang mengetahui segala sesuatu. Zikir banyak kali. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu 100 kali sehari.
Ada tu orang jumpa saya, dia tanya, saya ni ustaz kalau solat subuh mesti was-was, masa bila waktu angkat takbir Allahu Akbar, dia rasa tak sempurna lagi niat dia. Dia angkat lagi Allahu Akbar, dia kata dia lepas niat dia dalam hati tu Allahu Akbar tu waktu dah syuruk. Sekarang syuruk 119 kan, 719 baru dia lepas Allahu Akbar. Saya kata sebenarnya tu syaitan tu, dia suruh kau bangun awal tak kisah, tapi sembahyang subuh lambat. Ni dia tu, mujurlah subuh anak kambing, kalau lambat lagi subuh gajah nama dia kan, lagi lambat subuh dinosaur. Tak tahulah subuh anak kambing ke gajah ke, tapi itulah dia. Jadi saya bagi dia petua ni lah, amalkan ni, Nabi ajar ni. Bulan depan dia kata alhamdulillah hilang terus. Syarat kena buat tu dia, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Syaitan ni dia berusaha jauhkan kita daripada majlis ilmu ni, lepas tu jadi was-was. Kalau kita jauh je jadi was-was lah. Ni dia. Itulah 3 perkara fitnah tu tadi lah. Fitnah tadi yang timbul dalam peristiwa ni banyak lagi, tapi kita ambil yang penting-penting begini. Dan terakhir sekali yang keempat, tambah sikit lah, fitnah ni lah manusia pada hari ni banyak pakai akal bagi menentukan keabsahan ataupun kesahihan hukum syarak. Sebab tu tak boleh. Sayyidina Ali pun kata sendiri, kalau agama ni bersumberkan akal, nescaya orang pakai khuf wajib membasuh atau menyapu air pada tapak khuf, tapi tidak dibasuh atau disapu di atas khuf. Khuf ni sejenis stocking kulit lah, kita panggil stocking kulit yang dipakai oleh orang-orang yang tinggal di tempat musim sejuk. Dia pakai waktu dia ada wuduk dia pakai, tiba-tiba kata batal wuduknya, dia tak perlu tanggal dah khuf tu, dia ambil wuduk macam biasa, cumanya dia sapu saja air di atas khuf, bukan di bawah tapak dia. Kalau ikut segi akal dia, tapak tu yang banyak pijak macam-macam kotor, tak, sapu atas cukup dah. Ni dia. Khuf ni special. Kalau tuan-tuan pakai selepas waktu subuh, dalam keadaan suci lah, ambil wuduk dulu pakai, kita batal wuduk pukul 12 sekarang. Start dikira hari pertama pakai tu bukan subuh tadi, pukul 12 tadi, 12 tengah hari tadi. Jangan 12 malam tak munasabah pula. tak kencing, tak kentut dia tak berak apa, gitu. Start waktu tu lah. Start waktu tu lah dikira hari pertama dia. Jam 12 hari Sabtu sampai jam 12 hari Ahad. Itu kalau duduk rumah lah, tak musafir. Kalau musafir, tambah lagi 3 hari. 2 hari lah untuk cukup 3 hari. Itu khuf. Jadi sebab tu jangan pakai akal lah. Kalau pakai akal ni bahaya. Kita buat fikir, logik ke Nabi naik. Ni semuanya mimpi je. Orang Islam kena tipu hari ni, banyak. Sama lah macam tak lama ni nak puasa. Ada orang kata, kan, kita kata orang Hindu masa rambut taipusam menyeksa diri sendiri, cocok diri sendiri. Ada yang kata sama orang Islam juga, seksa diri sendiri. Masa bila puasa tu menyeksa diri sendiri, nampak, separuh hari puasa tak makan, tu menyeksa diri, sama juga dengan Hindu. Ada kata gitu. La ilaha illallah, tuan-tuan. Cuba tanya doktor nak cek kita punya darah ke kencing kan, orang yang kencing manis ke darah tinggi tu, kan dia suruh puasa. Kata pakcik kan, jam 9 malam kan jangan makan apa-apa, minum air kosong jangan, sebab besok pukul 9 kita nak cek darah. Berapa jam tu? 24 jam juga kan. Bayang ni nak cek. Kita pun tahan juga, tak pernah kata ni seksakan diri sama dengan Hindu kan. Tak ada. Kita patuh je. Macam hukum hudud lah, sama hukum hudud. Bila kata mencuri potong tangan, oh zalim, padahal dia tak fikir yang mencuri lagi zalim kan. Jangan fikir potong tangan zalim, perbuatan mencuri tu zalim dah. Sampai ada kata zalim tak boleh buat je dia. Habis yang doktor sampai potong kaki orang kecil manis tu tak kena zalim tu. Itu tak apa tu, penyakit. Mencuri tu penyakit lah. Betul kat Mekah dia dulu, waktu kat Mekah dekat Masjid Haram dulu, hukuman tu dibuat di luar Masjid Haram. Zaman tu dulu lah, 70-an 80-an dulu. Ada orang yang cerita, dia tengok-tengok masa hari Jumaat diumumkan hukuman potong tangan bagi orang sekian-sekian, marilah saksikan ramai-ramai. Saksi kata bukan apa, untuk jadi iktibar, jangan mencuri ke lepas ni. Betul kat Mekah orang mencuri kalau dapat tangkap takut tuan. Ada orang Saudi tu kena seluk poket dia, pickpocket, dia tarik tangan orang tu masa saya pergi haji tahun 2010, menjerit menangis, tolong. Orang Arab pegang tangan dia, mungkin banyak dia ambil tu. Dia tahu dah nasib dia, pam tangan. Jadi kisah potong tangan ni, kisah dia
Dia diumumkan seorang potong tangan, dia tengok ada 6 biji ambulans datang. Dia pun heran, apa siapa 6 biji ambulans? Tengok-tengok dia punya penjenayah seorang ni yang potong tangan ni. Dia pun heran, tengok juga saksikan. Rupa-rupa tuan lepas potong tangan tu, dia tak potong gitu je, dia ikat tangan tu dengan tali. Pada potong dia tarik tali tu, mancut darah tu, barulah penjenayah dia tu dibawa masuk ambulans, pergi hantar hospital. Lagi 5 ambulans tu tak apa tuan, dia angkat orang yang pengsan yang tengok je. Rupanya tengok pengsan juga, tengok pasal darah keluar tuan. Masa tarik tali tu, kawan dia kata, pun mancut darah. Yang tengok tu, yang lemah semangat tu, pengsan terus. Rupanya ambulans tu tolong angkat je orang pengsan tu. Mana yang penjenayahnya ambulans, yang lagi 5 biji tu untuk yang mana pengsan. Yang taklah, yang kata apa, yang kata itulah lemah semangat. Ini jadi Allah Ta'ala jadikan hukum tu banyaklah hikmah-hikmah dia. Kenapa yang berzina kena sebat 100 kali kalau tak kahwin? Kenapa yang dah kahwin kena rejam? Ni nama hukum Islam. Jadi kalau kita dah beriman dengan peristiwa Isra Mi'raj, kita rasa memanglah bersesuaian dengan syariat, dengan akal, kita terima. Begitu juga hukum-hukum Islam, hukum syarak yang lain sama je. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam tuan-tuan. Cukuplah hanya sekadar saja untuk pagi ni. Kalau apa-apa jangan takut sejuk pula roti canai kat kedai tuan-tuan. Tak sedap kita makan. Jadi insya-Allah bertemu lagi tu pada masa yang akan datang. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Insya-Allah mudah-mudahan tahun ni tuan-tuan kita dapat mengerjakan yang lebih terbaik dan sempurna daripada tahun-tahun yang lepas, dan mudah-mudahan kita bertemu dengan malam Al-Qadar. Allah terima amal kita, Allah catatkan kita di antara orang yang diselamatkan daripada api neraka insya-Allah. Jadi syukurlah hanya sekadar saja untuk pagi ini. Tangguh majlis dengan doa dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.